Tahniah kerana telah melancarkan iklan pertama anda. Sepatutnya bila anda tengok video ni, anda mesti dah lancarkan iklan anda yang pertama dalam video sebelum ni. So, kali ni saya nak bercakap tentang apakah itu split test. Ini adalah ayat ataupun terms yang anda kena biasakan. Apakah itu split test? Split test ni apa? Okay. Bila kita buat iklan, macam anda tengok kat akaun saya ni, ada banyak iklan-iklan kempen-kempen lama lah yang dah tak berjalan dah pun. Tapi saya tunjuk sebagai contoh. Kita sebenarnya akan melalui beberapa fasa. Dalam Facebook Ad ni, kita akan melalui fasa. Fasa yang paling penting, yang pertama dipanggil sebagai split test. Split test tu adalah uji, kaji, iklan untuk mencari yang berkesan ataupun yang menjadi, untuk mencari yang menjadi. Kita tengah uji kaji, kita tengah testing iklan, nak cari mana yang paling menjadi antara semua iklan. Sebab bukannya kita letak je iklan, tekan je iklan terus jadi. Inilah dipanggil sebagai winning ads. Kita panggil sebagai winning ads. Winning ads ni adalah iklan yang menang. Banyak isu bila saya berjumpa dengan orang yang baru belajar pasal Facebook Ad ni, dia akan cakap, saya dah pakai dah teknik tuan, tak jadi pun. Saya dah buat dah kelas ni, saya dah join dah kelas ni, tapi tak jadi pun. Bila saya dengar macam tu, nombor satu yang saya fikir adalah, kalaulah semua kelas terus buat terus jadi kan. Semudah tu je lah Facebook Ads ni. Dah dulu orang dah berjaya. Tapi kenapa Facebook Ads ni ramai yang gagal, ramai yang tak berjaya? Disebabkan kreativiti masing-masing berbeza. Ini benda yang sangat-sangat penting, kreativiti. Bila kita tengok iklan orang ni, nampak tak menarik, pemilihan gambar yang salah, tulisan yang tak menarik. Jadi, bila Facebook tugas dia hanyalah untuk menyampaikan flyers. Facebook ni ibarat tukang tolong bagi flyers je. Dia tidak bertanggungjawab untuk pastikan jualan di website kita berlaku. Bayangkan ada seorang budak nama dia Ali. Kita panggil Ali, datang sini jap. Tolong bagi flyers ni kepada 1,000 orang. So Ali ni kata, okay boleh aku bagi flyers, tapi belum tentu orang tu beli. Kita cakap, okay tak apa Ali, bagi je flyers. So Ali pun bagi je lah flyers kepada 1,000 orang. Itulah juga Facebook. Facebook ni tugas dia tolong bagi flyers kepada orang yang paling tepat. Jadi, apabila semua orang bagi flyers, kalau design sama, maka result dia pun sama lah. That's why saya tekankan pada creativity. Creativity. Sebab di sinilah bezanya antara iklan kita, iklan saya, iklan pesaing. Apa beza dia adalah creativity. Sebab tu anda kena tahu, apabila kita buat fasa split test ni, sebenarnya kita tengah mencari iklan yang betul-betul menjadi. Yang betul-betul dipanggil sebagai winning. Sebab bila kita baru belajar buat iklan, ada setengah orang terpaksa hasilkan 20 iklan, baru jumpa satu winning. Winning ads. Dia kena lancarkan 20 ads. Ni untuk orang yang baru belajar, yang jenis yang mungkin dia main langgar dinding je. So, leceh lah bayangkan nak kena buat 20 kali. Sebab ini adalah game probability. Game berapa kali kita try, berapa kali yang kita berjaya. Ini mungkin saya boleh kata untuk orang yang betul-betul newbie. Tapi bila kita dah semakin mahir, bila kita dalam kategori orang kata intermediate lah, apa yang akan berlaku adalah probability untuk kita berjaya dah semakin tinggi sebab kita dah lebih mahir. Bila kita buat iklan bukannya sembrono ataupun main letak je gambar yang tak ada kaitan dan sebagainya. So bila kita buat 10 iklan, 10 ads, kita boleh jumpa satu winning ads. Maksudnya 10 nisbah 1. Apabila kita dah semakin advance contohnya. Ini contoh je lah saya buat untuk anda dapat bayangkan. Kita buat 5 iklan, insyaAllah satu boleh jadi. Satu boleh winning. Dan apabila kita dah level expert, advance ni dia dah mahir. Expert ni kira dah lagi mahir lah daripada advance kan. Dia dah pakar. Expert ni pakar. Dia buat 3 ads, boleh jumpa satu winning. Kalau dia dah betul-betul master, ini sangat jarang lah nak capai level ni. Satu ads dia buat, barulah satu winning. Ini pun saya rasa melalui berbagai proses dan almost impossible lah untuk capai level master ni. Sebab kita semua akan start dekat sini lah sekali. Dia kadang-kadang kita buat sekali jadi. Kadang-kadang kita kena buat 3 kali. Tapi point dia mesti akan ada probability tu. So anda jangan terkejut. Anda baru belajar buat iklan. Anda tak boleh expect iklan yang anda buat ni terus menjadi. Memang akan ada orang yang jadi. Itu kita panggil sebagai beginner's luck. Beginner's luck ni adalah rezeki orang baru belajar. So anda jangan cepat give up dan jangan cepat menyalahkan orang lain.
Sedangkan beza antara saya dengan awak tak ada apa-apa beza dari sudut setting iklan, cuma kreativiti kita berbeza. Dan itulah dipanggil sebagai fasa split test. Fasa mencari iklan yang betul-betul menjadi, fahamkan gambar yang betul, video yang betul, ayat penulisan yang betul, dan juga kenal pasti audiens yang betul yang kita nak kena touch, yang kita nak kena sasarkan. Mesej kita mungkin salah, mungkin kepada golongan 20-an, sepatutnya kepada 40-an contohnya. So ini adalah fasa yang penting. Dalam video ni anda akan belajar mindset yang betul untuk split test, dan ini adalah kunci sebenar kejayaan buat iklan dekat Facebook. Ramai yang ingat buat iklan ni hanyalah sebagai sekadar buat website, lancarkan, jadi. Salah. Fasa split test, fasa uji kaji, kenal pasti kenapa kita buat iklan jadi. Kenapa iklan yang sebelum ni menjadi, kenapa yang ni tak jadi. Bila kita start faham benda tu, insyaAllah kita boleh hasilkan iklan yang berterusan buat profit. Jumpa untuk video yang seterusnya. Assalamualaikum. Jom saya tunjukkan cara untuk baca data untuk kita mulakan fasa split test ataupun mulakan proses mencari iklan yang menjadi. Jom kita mulakan. Sekarang ni saya dekat dalam Omar Badian dekat dalam Facebook fake account saya ni, just sekadar testing je lah kan. So macam mana kita nak masuk dalam account kita dalam Ads Manager, macam biasa saya tunjukkan pada depan. Pergi klik pada home. Lepas tu dekat Facebook ni kita type /ads manager macam biasa. Lepas tu kita masuk dekat dalam. Cuma hati-hati, dekat sini adalah tempat untuk personal ads manager. So memang iklan kita tak keluar dekat sini. Iklan yang kita dah jalankan kalau ikut video sebelum ni, dia ada dekat business manager. Cara dia kita boleh klik juga kat atas ni. Dan klik sekali lagi dekat see more account. Kita akan nampak ada dua, atas dengan bawah. Yang bawah ni biasanya personal, yang atas ni adalah business manager. So anda boleh klik je kat sini dan dia akan terus melompat ke dalam account business manager anda. Jadi saya dah lancarkan kempen, dua kempen satu kempen like marketing, yang ni dah complete, sekadar nak warm up sahaja. Dan saya ada satu iklan yang sedang berjalan. Jadi dah berjalan dekat 2-3 hari lah, lebih kurang macam tu. Dan iklan ni aktif Jadi saya terfikir-fikir, apa benda yang patut kita buat? Nak on ke, nak off ke, apa patut buat kan? So sebelum kita decide nak on atau off, kita kena susun dulu data. Apa maksud saya susun data? Maksud saya, bila kita scroll ke belah kanan ni, anda akan nampak, oh rupanya sebenarnya Facebook ni dia ada keluarkan beberapa data dekat sini. Budget, result, reach apa semua. Tapi isu dia, data yang ada dalam Facebook ni tak tersusun. Jadi kita nak susun dulu siap-siap, pastikan data ni cantik. So jom kita mulakan. Untuk susun data ni, saya nak anda klik pada yang ni. Dia, kalau anda punya mungkin anda nampak dia besar sikit kot. Anda nampak yang macam ni lah, column performance. Saya tadi sebab saya terzoom sikit, so dia jadi kecil macam ni lah. Tapi anda klik pada yang nombor 3 daripada kanan ni Klik dekat sini. Kemudian kita akan nampak sekarang ni biasanya semua orang dia akan by default performance. Maksudnya susunan yang ada data yang keluar ni adalah data performance. Dia ada banyak lagi data-data lain. Contohnya cuba try klik video engagement. Kita akan nampak data lain pula yang keluar. Dia akan cerita tentang data video. Inilah yang kita panggil sebagai kolom ataupun data yang ada dekat Facebook ni. Banyak gila tahu data-data yang dah sedia ada tersusun dalam Facebook. Jadi apa yang kita nak buat sekarang ni, kita nak wujudkan cara susunan kita sendiri. Scroll ke bawah, klik pada customize column. Saya klik pada customize column. Kemudian kita akan keluar paparan macam ni. Saya nak anda delete sahaja delivery ni. Delete delivery ni dan delete semua ni. Kita nak kosongkan dia. So bila kita kosongkan dia, sampailah betul-betul dekat ruangan bawah ni. Lepas tu kita kosongkan lagi. Okey, dia dah kosong. Selepas tu kita nak type dekat search ni dulu. Okey, kita nak type dekat search ni. Kita nak masukkan delivery satu persatu. Anda tak perlu type penuh pun. Type DELI pun dah keluar macam ni. Delivery, kita tick dulu delivery. Kemudian kita masukkan budget. BUD. Budget. Kita tick budget, dia akan tersusun dekat bawah ni. Maksudnya ini adalah data yang kita susun. Anda follow je sebiji. Anda mungkin tak faham lagi, tapi tak apa. Follow je. Kita pangkas sekali lagi. Type AMOU, amount spend. Kemudian kita tick dia. Kita pangkas sekali lagi. Kita tekan sekali lagi dekat CPM. Type CPM macam ni. Klik pada CPM. Lepas tu tekan pangkah sekali lagi. Kita type pula CTR.
Dekat CTR ni ada banyak. Saya nak anda pilih CTR all. Okay, tekan CTR all. Lepas tu tekan pangkah sekali lagi. Kita type CTR sekali lagi. Kita type CLIC. Klik. Dia ada keluar yang ni Click all. Ambil click all yang ni. So dah cantik, dah tersusun. Delivery budget amount spend CPM CTR link klik. Pastikan anda punya tersusun macam ni Kalau tak tersusun, anda boleh alih-alihkan dia. Just in case kalau anda tersalah tekan tadi kan, kita nak susunan dia daripada atas ke bawah mengikut saya punya susunan ni Okay, kita teruskan lagi. Lepas tu kita ada CTR, type CTR. Kali ni kita nak ambil CTR link click through rate. Okay, dia dah keluar kat bawah tu. Kemudian kita pangkah lagi, kita type link, L-I-N-K. Kita akan nampak link clicks. Klik pada link clicks. Okay, kemudian kita pangkah sekali lagi, kita type CPC, cost per link click. Kita tick pada cost per link click. Lepas tu kita tekan pangkah sekali lagi. Kita masukkan pula landing page view, L-A-N. Landing, L-A-N je dah keluar, landing page view. Cuma dekat sini saya nak anda tick pada total dulu. Kemudian lepas dah tick total, kita tick cost. Nampak? Dia akan keluar dua benda berbeza kat sini. Satu landing page view, satu lagi cost per landing page view. Kemudian kita tekan pangkah sekali lagi. Okay. Kemudian saya nak anda masukkan checkout. C-H-E. C-H-E-C. C-H-E-C, kita dah akan keluar checkout initiated. Dekat checkout initiated ni, saya nak anda tick pada total. Sekejap Checkout initiated. Okay, betul. Klik pada total. Kemudian, bila anda klik pada total, cuba scroll ke bawah. Dia akan ada dua lagi extra benda yang tertick. So, kita nak untick yang ni. Kita nak kosongkan dia yang ni Lepas dah settle yang ni, kita tick juga pada cost. Maksudnya cost per checkout initiate. Okay. Kenapa saya pakai checkout initiate? Sebab kita akan pakai Shopeegram. Shopeegram dia detect checkout initiate. Kalau anda pakai WordPress ataupun pakai OwnPay, kadang-kadang berbeza-beza dia detect add to cart. Maksudnya sistem tu dia kategorikan orang yang nak cuba bayar ni sebagai add to cart. Ada setengah website dia kategorikan orang yang cuba nak bayar ni sebagai checkout. Ni just in case kalau anda tanya, kenapa pakai checkout, kenapa tak pakai add to cart? Ni untuk orang yang dah tahulah. Tapi kalau anda zero, anda follow je Okay, so dah selesai yang ni, cost per checkout initiate. Kita nak masukkan pula purchase, tekan pangkah dekat atas ni, type P-U-R. Kita akan nampak purchase, kita tick pada total. Kemudian scroll ke bawah, sama juga kita untick dua benda ni. Kemudian kita tick pada cost per purchase. Okay, cost per purchase, kita akan nampak kat situ. Lepas tu, kita ambil last kali adalah ROAS total. Okay, dah ada ROAS. Dan dekat ROAS ni pun saya nak untickkan dia. Biar semua yang ada check box ni untick. So, kita check pada atas dan bawah. Kita ada delivery, budget, amount spend, CPM, CTR, click all, CTR link, click through rate, link click, CPC, landing page view, cost per landing page view, checkout initiate, cost per checkout initiate, purchase, cost per purchase, purchase ROAS. Tak apa, anda tak faham tak apa, kita setting je dulu. Kemudian tekan pada bawah kiri ni, save as preset. Kita bagi nama. Namakan dia kelas masuk gua. Namakan je lah apa-apa Kalau saya suka nama ikut nama program yang anda tengah join ni lah. So anda ingat nanti, ni setting yang aku pakai dalam kelas ni. Kemudian tekan sahaja apply. Okay, bila dah tekan apply, secara automatically susunan ni akan berubah. Anda nampak. Tapi ada satu lagi step yang kita nak kena buat. Klik balik pada kolom dekat sini. Sekarang ni dah menyala lah kelas masuk gua. Dia dah pilih. Maksudnya antara semua pilihan-pilihan susunan yang ada ni, dia dah terselect ataupun terpilih yang kita baru buat tadi. Sekarang ni saya nak pastikan pilihan ni adalah pilihan utama ataupun default. Klik pada set as default. Klik. Bila saya tekan je set as default,
Kita tengok sekali lagi, kita akan nampak tiba-tiba dalam kurungan dia ada default. Maksudnya kalau kita refresh, keluar balik, masuk balik ke apa ke, dia akan stay dekat setting ni. Okay. Cuma belum selesai lagi setting kita, ada lagi 3 extra yang kita nak masukkan. Okay, so saya nak anda tekan customize column sekali lagi. Tekan customize column. Okay, sebelum tu, kejap saya nak kena delete dulu. Sebab tadi saya dah buat. Ni saya delete balik. Okay, jap. 3 saat. Okay, alright. So, kita sambung So, sekarang ni, kita dah selesai. Bila anda tekan sahaja edit tadi tu, edit, kita customize balik, kita akan nampak balik susunan yang dah ada tadi. Tetapi sekarang ni, saya nak masukkan 3 lagi extra item yang tak ada dekat search ni. Yang mana extra item ni, kita kena tekan create custom matrix. So, anda follow saya sekarang Jom kita tekan kita tekan create custom matrix sekarang. Lepas tu kita nak namakan matrix kita ataupun susunan data kita yang pertama ni sebagai, anda follow saya, LPV-CI rate. Tak apa, nanti saya akan explain, anda follow je. LPV-CI rate. Kemudian dekat sini kita typekan checkout, type CHC. Kemudian anda pilih yang bawah ni, checkout initiated, tick pada checkout initiated, tekan dekat sini ada bahagi ni, tekan dia. Kemudian kita tick sekali dekat sini, kita type pula landing page. Landing pun dah keluar landing page view. Kemudian kita tekan darab dekat sini dan klik sekali lagi sebelah darab tu, masukkan 100. Apa yang saya tengah buat adalah saya tengah bahagikan jumlah orang yang cuba nak bayar dengan orang yang masuk website, bahagi darab 100. Saya nak tengok peratusan dia, sebab tu nama dia rate, peratusan orang yang cuba nak bayar. Tak apa, lagi saya akan explain lebih detail. Bila kita dah selesai masukkan info ni, pastikan sama dengan saya, jangan terbalik pula. Kita tekan create matrix. Okay, bila kita tekan create matrix, dia keluar dekat sini, nampak tak? Only you. Ini adalah matrix tambahan yang saya dah masukkan. Tapi ada lagi 2 lagi matrix ataupun 2 lagi kiraan yang saya nak masukkan. Kita tekan sekali lagi pada ruangan create custom matrix ni. Kita masukkan pula yang kedua, nama dia adalah CI-PUR. UR tu huruf kecil lah. CI maksudnya checkout. PUR ni purchase. Peratusan orang yang berjaya bayar pula kita nak kira. So, caranya adalah kita klik dekat bawah ni, masukkan PUR, purchase. Kita akan nampak matrix purchase kat sini. Tick pada matrix purchase. Kemudian kita tekan bahagi. Kemudian tekan dekat sebelah bahagi ni, masukkan CHEC. Checkout initiate. Kita nak pilih yang ni. Kemudian kita tekan darab pula dan masukkan 100. Maksudnya jumlah orang yang beli bahagi dengan jumlah yang cuba nak bayar darab 100. Inilah peratusan orang yang betul-betul berjaya bayar daripada orang yang cuba nak beli. Maksudnya cuba tekan button add to cart ataupun check out tu lah, nak masuk dekat form tu, tak semua yang bayar. So kita nak tengok berapa peratusan dia. So kita tekan create matrix. Okay, last kali matrix yang kita nak hasilkan, kita dah 2, ada satu lagi last. Tekan pada create custom matrix. Kita nak namakan yang ni pula sebagai LPV-PUR rate. Landing page view ke purchase. Nah, ini adalah website punya conversion rate. Kita nak tengok website ni secara total berapa keberkesanan dia convert orang tu daripada tak membeli kepada membeli. Ini secara total lah. So kita klik dekat bawah ni, kita masukkan PUR purchase, bahagi dengan klik dekat sebelah ni, masukkan LAND, landing page view, darab, klik sebelah ni, masukkan 100. Okay, tu tekan sekali lagi, dah settle. Lepas tu kita tekan create matrix. Okay, jadi dah keluar, cantik. Sekarang ni saya nak tick 3-3 ni. 1, 2, 3. Apabila saya tick 3-3 ni, kalau kita scroll dekat bawah ni, dia akan wujud dekat bawah ni. Tiba-tiba dia dah masuk kat sini. Tapi saya tak nak letak dia dekat bawah purchase ROAS ni. Saya nak susun dia di tengah-tengah sikit.
So sekarang ni kita nak masukkan dia dekat mana? Kita nak masukkan dia di bawah cost, sekejap saya confirmkan. Betul lah, di bawah cost per landing page view, dekat bawah ni. Bawah cost per landing page view ni kita nak selitkan benda lah ni, LPV CI ni. So anda tekan dia dan tarik sampai ke atas. Terlajak pula. Dekat sini, bawah ni di bawah cost per landing page view. So dah settle yang pertama. Kemudian kita nak masukkan pula yang kedua. Yang kedua ni kita nak masukkan CI dash purchase rate ni dekat mana? Di bawah sini. Cost per checkout initiate. Di bawah cost per checkout ni, tengah-tengah dia tu ada. So kita tarik lah. Dekat je, senang. Okay, kat sini. Kemudian last but not least, kita nak tarik LPV purchase ni dekat bawah cost per purchase. Kat sini. Okay, so dah cantik. So kita double confirm. Sepatutnya kita dah ada 20 perkara dekat tepi ni. Delivery, budget, amount spent, CPM, CTR all, click all, CTR link click, CPC, landing page view, cost per landing page view, LPV-CI rate, checkout initiate, cost per checkout initiate, CI-purchase rate, purchase, cost per purchase, LPV-purchase rate dan juga ROAS. Lain macam tak apa. Dalam video akan datang saya akan terangkan detail dan benda ni akan bantu anda jadi bijak baca data iklan. Kita klik pada save as preset. Pastikan anda punya sama macam saya susunan ni. Kita biarkan je nama yang sama. Kita tekan sahaja button apply. Kemudian dia akan tanya nak replace ke tak. Kita tekan sahaja button replace. Maksudnya dia akan gantikan. Jadi dah selesailah data kita. Kalau kita tengok dari kiri ke kanan ni, data ni dah tersusun cantik macam apa yang kita setting tadi. Dan kalau kita tekan button refresh sekalipun, dia dah akan sama. Sebab anda akan tengok kat sini, dia akan sama. So itu sahaja untuk video ini. Tahniah, anda sebenarnya dah belajar ilmu yang sangat advance. Kita jumpa dalam video seterusnya. Saya akan terangkan apa maksud satu persatu data ni dan macam mana kita nak split test menggunakan cara bacaan data yang betul. Jumpa dalam video yang seterusnya. Dalam video tadi kita dah susun data iklan. Baru senang nak baca sekarang ni kan, kiri ke kanan. Tapi sekarang ni saya akan tunjukkan dulu maksud satu persatu apa data iklan ni sebelum kita boleh decide untuk on ataupun off dia. So jom kita mulakan. Anda boleh tengok kat sini. Saya zoom sikit. Okay. Anda boleh tengok sini, ini adalah iklan yang saya buat sebagai dummy je lah Maksudnya saya pun tak expect lah iklan ni perform pun. Saya just macam campak je lah kan, nak buat tutorial. Okay, tapi apa yang akan nampak kat sini adalah nombor 1, untuk kita baca data, ada setengah orang data dia tak keluar. Sebab mungkin ini kesilapan newbie. Dekat tarikh ni salah. Dekat sini anda boleh klik dekat tarikh. Kalau anda tersalah pilih tarikh bulan depan. Yang kita tak, ialah dah sasah lah bulan depan, tak wujud lagi kan. Kita tekan kat sini, tekan update. Maka data ni akan jadi kosong. Ataupun kita terlampau data ni pula ke belakang pula dah. Kalau bukan ke depan, tiba-tiba awal bulan 3. Time ni mana ada jalan iklan lagi kan. Tekan update pun kosong juga. Jadi biasanya data yang kita akan buat biasanya adalah data yesterday. Kita baca data semalam. Semalam dah habis. Mungkin hari ni kita baca data, kalau pagi tak cukup data lah kan. Tapi kalau dah malam, bolehlah kita baca data today contohnya kan. Ni data today. Cuma today ni dia, macam saya tadi, saya baru je on balik iklan ni. Jadi data tu tak keluar lagi untuk hari ni. Sebab saya baru je lancarkan balik iklan ni. Iklan ni saya off sekejap hari tu. Tapi kalau saya tengok pada bila 30 hari bulan. Saya tekan pada 30 hari bulan. Macam ni dia menyala satu. Saya tekan update, ada data tu keluar. So kadang-kadang anda jangan confuse. Kalau anda nak tengok data tu lama sikit, anda boleh tekan dekat belakang macam ni 28. Anda pilih dekat contohnya sampai 1 hari bulan. So dia akan ambil data selama 5 hari terus. Ini ikut anda lah. So data tu lebih banyak. Ataupun anda nak tekan maksimum pun boleh. Dia ada banyak pilihan. Kalau anda tekan maksimum dia akan ambil secara maksimum. Nampak tak kat sini? 28 Mac 2022 sampai 1 April. Jap. Tekan maksimum. Dia akan ambil maksimum lah. Kalau maksimum ni maksimum bagi dia. 28 Mac. Today. Sekejap saya takut salah. Maksimum tu lah maksimum dia.
ataupun yesterday. Dia ada banyak option lah. 7 hari sebelum, 14 hari sebelum, anda boleh tengok kat sini. So, pastikan anda pilih yang betul. Kalau nak senang bagi saya, tekan je maksimum. Jadi, dia akan ambil semua data full terus lah. Okey, itu nombor 1. Nombor 2, kadang-kadang ada setengah orang data tak keluar sebab dia terfilter dekat sini. Dia pergi tekan tak apa benda tak kat sini, keluar apa benda dah, tiba-tiba ada filter. Lepas tu kalau anda ada nampak filter ni, lepas tu ada tulisan pangkah dekat sini, anda klik je pada pangkah filter tu. Sebab takut anda terfilter something. Ada satu student ni kata, oh data tak keluar lah, rupanya tertekan filter dekat sini. Okay, itu nombor 2 lah, isu-isu dia. Okay, selepas tu bila kita nak tengok data ni, kita ada campaign, kita ada ad set dan kita ada ads. Kita akan mulakan dengan campaign dulu kat depan. Lebih detail nanti saya akan explain. So, jom kita tengok satu persatu data daripada kiri ke kanan. Pastikan susunan anda dah sama macam ni dan anda telah pun mengaktifkan kita punya setting kelas masuk Go ni sebagai default. Kalau belum default, tengok video sebelum ni. Tengok balik, follow step by step. So, nombor 1 daripada kiri kita akan nampak yang ni adalah kita panggil macam selection punya tools lah, tempat kita nak select dia. Kalau saya tick macam ni, saya akan select campaign ni sahaja. Jadi apabila saya dah pilih seorang bapa dekat sini, campaign ni ibarat seorang bapa. Bila kita pergi dekat tab sebelah ni, kita nampak anak dia. Inilah anak dia ataupun ad set dia. Ad set kepada siapa? Kepada bapa yang saya select tadi tu. Kemudian bila saya pergi cucu pun sama juga. Dia ada seorang cucu. Jadi anda kena faham. Kalau anda tekan pangkah ni, dia tak select apa-apa. Kalau saya pilih satu, saya akan nampak semua anak ataupun cucu untuk bapa yang saya pilih tu sahaja. Jadi benda ni sangat function lah. Kadang-kadang iklan kita ni banyak tau. Ada banyak gila iklan kan. Jadi kita nak filter antara salah satu iklan tu, kita kena gunakan fungsi ni. Kita boleh filter. Kalau saya nak select dua-dua, saya akan nampak dua-dua. Terus kat sini dan sini pun saya akan nampak lah segala anak-anak yang ada daripada bapa yang saya dah pilih ni, daripada campaign. Tapi kalau saya tak select apa-apa, dia akan tunjukkan semua juga. Okay. So, itu nombor 1, selection ni. Kemudian kita ada button on dan juga off. Kalau katakanlah campaign ni anda rasa anda nak off dia, anda boleh tekan button off ni. Saya try tekan button off. Bila kita tekan je button off, dia akan jadi color grey macam ni. Dan semua anak dan cucu yang ada dalam bapa ni, dalam campaign ni, segala ad set dia, semua akan terautomatically off. So, kalau anda off je dekat bapa dia tu, dekat dia punya main dia, semua bawah-bawah dia akan ter-off lah. So, anda tak perlu nak pening lah dekat sini sebab dia dah tulis dah campaign off. Bila campaign off, ad set pun akan off. Sama juga dengan ads ni. Yang ni kenapa dia jadi saya explain lah apa maksud complete tu. So itu anda faham, kat sini lah tempat untuk kita nak on off. Kalau orang tanya, macam mana nak off iklan ni, macam mana nak off ni, maksudnya macam kita pause je lah, kita stop dia. Anda boleh on atau off kat sini. Kalau nak on balik campaign tu, boleh tekan on balik. Macam tu. So kalau warna hijau ni biasanya dia on, tapi nak tahu dia on ke off, kita kena tengok kat delivery. Kejap lagi saya explain. Kemudian kita ada nama campaign kat sini. Nama campaign ni pun kita boleh edit. Bila tekan edit, anda boleh tukar apa-apa kan. Kita tekan publish balik, dia akan ubah nama campaign sahaja. Dan kalau anda nak edit balik campaign ni, kita boleh tekan edit dekat sini. Untuk kita nak edit balik campaign tu lah, tekan pangkah, dia auto save. Dan ada duplicate pin, view chart. Tapi tak apalah, biasa anda akan banyak pakai edit lah dekat sini. Dan juga edit nama dia. Okay, selesailah campaign. Saya pangkah sekali lagi kat sini, nak biar tak ada select apa-apa. Okay, kita kosongkan selection tu. Kemudian kat delivery. Delivery ni adalah tempat di mana kita nak tahu status sebenar iklan ni. Iklan ni sedang berjalan ke, dia dah mampus, dia dah stop ke, apa ke. So, anda boleh tengok kat sini, dekat delivery, dia beritahu iklan saya yang pertama ni, yang light marketing ni, dia dah complete. Complete ni maksudnya dia telah selesaikan jadual iklan tu. Kan saya set, kalau anda perasan ni, mula-mula kita set hari pertama sampai hari kedua selama 2 hari. So, dah complete lah. Facebook bagi tahu dia dah buat dah 2 hari. So, dia terus off iklan ni secara auto. Jadi, status iklan ni tidak berjalan sebab dia telah pun selesai complete jadual dia. Okey, untuk iklan yang atas ni pula, status dia adalah aktif. Aktif. So, aktif ni sedang berjalan lah. Katakanlah saya tekan button create ni, saya try demo je. Saya tekan create. Dan saya tekan sahaja mana-mana lah conversion. Saya tekan continue. Okay. Lepas tu sampai nak buat kat sini. Lepas tu saya tekan je pangkah. Tekan je close. Maksudnya saya tak jadi nak buat. Tengok apa yang berlaku. Dia akan tanya nak publish ke tak.
So apa kejadah, hanya kita nak publish iklan yang tak siap kan. So kita tekan sajalah close dekat sini. Saya nak tunjukkan apa yang berlaku apabila sesuatu kempen tu tak habis setup dan tak dipublishkan lagi. Dekat delivery ni, status dia adalah in draft. In draft ni maksudnya belum berjalan. Dia tak berjalan lagi lah. Dia tidak dipublish lagi pun. Tidak dilancarkan lagi. Ada lagi banyak lagi status lain kat sini. Kadang-kadang ada status rejected. Maksudnya iklan tu kena reject. Ada status account disable. Account tu sendiri dah kena, macam kita dah bankrupt lah orang kata, tak boleh nak buat iklan lah. So dekat delivery ni sangat penting untuk kita nak tengok apa benda. Error lah, ada macam-macam lah dekat delivery ni status dia. Kemudian kita ada budget. So budget ni dia akan menunjukkan budget iklan kita. Contoh saya tekan pangkah balik select tadi tu. Saya ambil satu kempen, satu bapak ni lah. Saya nak tahu berapa bajet ni. Sebab bajet ni dia tak keluar dekat depan ni, dekat kempen. Dia keluar dekat ad set. Dia ikut situasi. Macam dalam kes saya ni dia tak keluar. So bila saya tekan dekat tab sebelah, sekejap saya refresh balik. Kita boleh tekan refresh. Saya refresh balik. Okay, katakanlah saya select yang satu ni, aktif ni, dan saya pergi dekat kempen. Okay, nampak? Saya akan nampak ad set ataupun anak untuk bapak yang saya pilih tu sahaja. Dan saya nak tengok berapa bajet yang saya letak ni. Saya lupa kan. Jadi saya boleh tengoklah bajet dia dekat sini. Oh sorry, dia punya susunan ni dah lain pula. So saya kena pilih balik lah. Kadang-kadang dia memang macam tu, dia terlari sikit. So saya kena pilih balik yang ni. Kelas masuk Go Default ni. Okay, so kita dah susunan yang sama lah. Jadi saya nampak, oh bajet aku letak RM66 rupanya hari tu. Kat sinilah bajet. Dan bajet ni pun sebenarnya kita boleh edit tau. Kalau katalah kita nak naikkan bajet, kita terus boleh naikkan bajet ataupun nak kurangkan bajet. Katalah saya letak 100 kat sini. So saya boleh tekan publish ataupun saya nak cancel. Macam tu lah untuk kita naikkan dan kurangkan bajet tu, sebenarnya kita edit dekat sini sahaja. So itu adalah bajet. Bajet harian kita. Okay. Selepas tu saya patah balik dekat kempen. Saya tekan unselect balik. Okay, selesai. So kita dah tahulah kat sini RM66. Berapa yang kita spend? Kita spend RM14 untuk iklan ni. Untuk iklan ni kita spend RM14. Spend ni adalah berapa yang telah dibelanjakan secara keseluruhan. Maksudnya untuk iklan ni saya letak bajet tadi. Kalau saya patah balik dekat ad set ni, saya letak bajet RM66. Tapi saya tak berjaya belanjakan semua sebab saya kan ada on off hari tu. Sebab saya buat untuk tutorial je. So lepas habis tutorial tu saya off lah kan. Jimat duit. Tapi berjalan lah juga. Sempatlah berjalan RM14. Macam tu lah kan. So anda punya kat sini mungkin akan keluar 200, 300. Kenapa terlebih pula daripada bajet? Sebab ni bajet harian. Kalau dah kita punya tarikh kat sini 3 hari, mestilah dia dah lebih kan. So 3 hari darab 66, jadilah dekat berapa? 200. Macam tu lah. Okay, so itu adalah amount spend. So kalau kita baca data dekat sini pun boleh juga. Kalau kita nak baca data dekat kempen ni pun boleh juga. Cuma kat kempen ni pening sikit lah nak baca. Sebab kadang-kadang takut tersalah baca dengan kempen atas dan kempen bawah. Mata kita tu melilau sikit nak tengok. So kita boleh pergi dekat ad set ni lah. Kalau kita nak senangkan baca, biar kita baca satu kempen sahaja. Ataupun satu ad set daripada satu kempen, satu bapak sahaja. So kita boleh nampak ada bajet 66, amount spend RM14. Okay, CPM. CPM ni apa? CPM ni maksud dia adalah, CPM ni adalah berapa kos untuk 1000 kali orang nampak. 1000 kali impression. So Facebook dia bagi harga yang agak mahal lah dekat saya. Dia bagi tahu untuk 1000 kali iklan ni keluar dekat Facebook, kos dia adalah RM54. Okay, untuk CPM ni sebenarnya benchmark kita CPM bawah RM RM30. Ini adalah kita punya benchmark lah. Sekejap Okay, ini adalah kita punya benchmark. CPM kita bawah RM30. Okay, saya tunjuk sekejap satu nota dekat sini. Kita ada beberapa benchmark, anda boleh tengok. Yang ni saya dah tolong summary kan. Sekejap, besar pula. Saya dah tolong summary-kan. Untuk CPM ni, sebab kadang-kadang Facebook charge mahal, kadang Facebook charge murah. Jadi kita kena ada satu guideline. Jadi untuk CPM, kita nak target kos untuk 1000 kali impression
yang Facebook letakkan bawah RM30. Adakah kita boleh kawal benda ni? Sebenarnya tak boleh nak kawal sangat. Sebab ni Facebook punya kerja. Cuma kita nak pastikan tak terlampau mahal. Dalam kes saya ni agak mahal. So bila agak mahal kat sini, kadang-kadang saya kena tunggu sehari lagi nak tengok adakah dia maintain mahal ataupun dia drop. So macam ni harga saya 1000 orang yang sama RM54. So mahal sikit lah. Yang kita risau adalah bila melampau mahal. Contohnya sampai RM90, RM150 untuk 1000 orang. Itu memang kita boleh kata terus off lah. Jadi penting lah untuk kita tahu benchmark kita ni. At least kita tahu kalau terlampau merapu sangat sampai 2-3 kali ganda daripada benchmark kita ni, kita dah boleh off lah iklan tu. Mungkin salah setting dekat audience, terlampau kecil dan sebagainya. So CPM ni adalah cost untuk 1000 impression. 1000 kali iklan kita keluar dekat Facebook. Iklan keluar je, orang tak klik lagi pun. Baru nampak iklan dah kita kena charge dah. So Facebook charge setiap kali 1000 iklan tu keluar. Contohnya 1000 kali iklan keluar, dia cakap okay aku charge RM54 untuk 1000 kali. Mungkin nak tunggu 1000 ni keluar dekat setengah hari baru iklan tu keluar 1000 kali. Macam tu Kemudian kita ada CTR All dekat sini. Okay, apa itu CTR All? CTR All ni adalah peratusan orang yang terstop scroll. Dan lebih tepat dia adalah stop and engage sebenarnya. Maksudnya orang tu terstop tengok iklan kita, dan all tu maksudnya klik apa-apa pada iklan. CTR ni maksudnya click through rate. Peratusan orang yang klik apa-apa sahaja pada iklan tu. Jadi senang cerita dalam bahasa kampung, peratus orang yang terstop scroll lah, yang tertengok iklan kita dan berminat dan terstop dan klik apa-apa. Macam dia nak tahu lebih lanjut pasal iklan ni. So dia klik lah apa-apa, play ke, komen ke, apa ke. So kita punya benchmark, kita nak pastikan atas 4%. Kalau bawah daripada 4%, maksudnya iklan kita ni tak menarik. Macam ni kita tengok, berapa iklan main-main yang saya buat ni? 6.99. So saya macam, power juga iklan aku ni kan. Maksudnya saya boleh, at least lah orang kata, berbangga lah sikit dengan iklan saya yang mana berjaya menyebabkan dekat 7% orang yang tengok je iklan tu terstop dan klik apa-apa untuk play video ke dan sebagainya. So maksudnya iklan saya ni agak menjadi dekat bahagian buat orang terstop. Dan apa pula maksud click all? Click all ni adalah jumlah orang yang terstop tu lah. Kalau anda boleh tengok kat sini, impression. Kita ada satu lagi data yang tak cukup kat sini. Minta maaf tolong masukkan satu lagi data. Saya tertypo sikit tadi. Sebenarnya ada satu lagi data yang nak kena ada dekat sebelah CPM ni. Nama dia impression. Okay, jom kita edit. Minta maaf. Biasalah kan, tak ada benda yang sempurna. So kita scroll ke bawah. Jom kita edit sekejap sekarang. Tekan customize column. Okay, tekan customize column sekarang. Okay, kita dah ada kolom kita ni. Kita nak tambah satu lagi dekat sini. Tekan button search dan type IMPRE, impression. Klik pada impression dekat sini dan dia akan keluar bawah sekali. Saya nak anda tarik impression ni letak dekat mana tahu? Dekat bawah CPM dekat sini. Jadi di bawah CPM ada impression. Itu sahaja. Jom kita klik save dan kita klik apply sekarang. Klik replace. Minta maaf terlupa. Ada 20 kan, terlupa satu. Jadi kita tahu impression ni apa pula maksudnya. Impression ni jumlah berapa kali iklan tu dah keluar lah. Jumlah orang yang tengok lah. Senang nak cakap jumlah berapa kali iklan tu keluar. So iklan tu dah keluar 272 kali. Maksudnya dah ada dekat 272 orang dah tengok. Kadang-kadang ada orang tengok yang sama 2 kali kan. Tapi kita boleh kata secara senang faham lah untuk anda yang newbie ni. Dah 272 kali dah iklan aku keluar dekat Facebook. Daripada 270 kali ni, ada dekat 7% orang yang terstop. Dan berapa 7% tu? Kita nak faham berapa ramai yang terstop sebenarnya dan klik. 19 orang. Nampak? Facebook boleh detect betul-betul Ada 19 orang yang terstop scroll dan klik apa-apa pada iklan kita. Maksudnya dia berinteraksi dengan iklan kita. So, okay, bagus. Atas benchmark. Apa maksud benchmark? Yang tadilah benchmark kita. Kemudian kita pergi pada data seterusnya. Iklan ni bukan setakat nak bagi relax sikit. Iklan ni bukan nak bagi orang stop sahaja. Dia kena ada satu lagi data. Nama dia CTR link click. Nampak kat sini.
Apa maksud CTR link click ni? CTR link click ni adalah click through rate link. Peratusan orang yang nak klik link. Peratusan orang yang klik link lah. Tak payah nak lah, dia memang dah klik lah pun. CTR link ni ataupun nama pendek saya CTR link lah. CTR link click through rate sama lah. CTR link click through rate adalah peratusan orang yang klik link kita. Link apa ni? Link website kita lah. Maksudnya bila dia klik link ni, dia akan masuk dalam website kita. Itulah maksudnya peratusan orang yang klik link, ataupun kalau lebih tepat kita boleh cakap peratusan orang yang klik link website. Maksudnya dia nak masuk dalam website tu. So kita punya benchmark adalah 2%. 2% daripada total impression tu. Contoh kalau saya tengok kat sini kita target atas 2%. So saya dapat tinggi juga kan, 2.94%. Maksudnya lebih tinggi daripada benchmark saya. So bagus lah. In fact kita nak setinggi yang mungkin. Ada kita pernah dapat 5%, 7%, memang superb gila lah macam tu. Apa maksud dia? Maksudnya daripada 272 orang yang tengok iklan, ada 7% je ataupun 19% yang terstop scroll dan tengok betul-betul iklan tu. Daripada orang yang terstop scroll tu pula, kan, tak semua klik link website. Last kali sebenarnya hanya ada 8 orang sahaja yang klik link. Nampak tak? Beza kan? So inilah maksudnya data kita. 272 orang tengok, 19 orang terstop, 8 orang yang klik link website. Itulah maksudnya link click. So yang penting bukannya 8 ataupun 19 ni, yang penting adalah peratusan tu, berapa rate dia. Ini yang kita nak tahu sama ada bagus ke tak 8 ataupun angka 19 ni. So kita nak pastikan peratusan orang yang klik link tu adalah atas 2%. Ni 2% daripada mana ni? 2% daripada impression. Anda boleh kira manual kalau anda masuk calculator. Saya nak tengok betul ke data ni kan? Saya boleh kira lah. 272 impression darab dengan 2.94%. Tengok dapat berapa? 7.9. Betul lah 8 kan, dia bunda kan. Ada 8 orang, betul lah. Maksudnya dia adalah 2.9% daripada impression. CTR all ni pun sama tak? 6.99% daripada impression. Impression tu adalah kita punya jumlah asal dia tu. Okay? Jumlah orang yang tengok iklan. Okay, bila anda faham, anda tahu dah. Wow. Iklan aku bukan sahaja kena menyebabkan orang tu terstop scroll. Malah iklan ni kena cukup menarik untuk pastikan orang yang dah terstop scroll yang tengok iklan tu pula rasa nak masuk website, rasa nak klik link. So ini adalah behavior yang kedua. Kemudian kita scroll lagi sebelah kanan, kita ada data CPC, cost per click. Setiap 8 orang yang klik ni, kita nak tahu juga sebenarnya berapa lah sekali cost untuk satu klik ni. Sekarang ada 8 orang. So kita dapat tahu yang cost per link click ni adalah RM1.85. Macam mana boleh dapat RM1.85? Macam mana dia kira? Kalau nak faham betul-betul, kita kena ambil amount spend ni. Amount spend kita RM14 tu, RM14.81 dibahagikan dengan jumlah orang yang klik link tadi tu. Ada 8 orang kan? Kita nak tengok betul tak? Tally tak? Bahagi dengan 8 orang. Boom. Dapat RM1.8 kan? Sama kan? RM1.8. So tak payah nak kira lah. Cerita dia Facebook dah tolong kirakan untuk kita. Jadi benchmark kita pula dekat sini adalah kita nak pastikan CPC kita, cost per link click, bawah RM1.5. Kalau atas daripada RM1.5 dah jadi mahal. Nampak tak? Cantik je susunan dia. Bawah RM1.5. So saya dapat berapa ni? Alah, mahal sikit lah. RM1.85 terlebih daripada benchmark saya. Adakah saya nak off iklan ni? Tak ada. Maksudnya dia terlebih sikit. Biasalah terlebih sikit. Ni pun benda-benda yang biasa. Kadang-kadang kat tempat lain pula dia akan recover balik kan. So CPC saya RM1.85. Kenapa mahal? Sedangkan data ni dah cantik kan. Kalau kita terfikir tadi, sebenarnya disebabkan oleh CPM saya mahal tadi. Cost per 1000 impression mahal. Itulah punca dia. Walaupun data seterusnya cantik, yang ni pun cantik, ikut benchmark kita, which is benchmark kita actually yang ni kan atas 4% dengan atas 2%, saya dapat lebih. Tapi data yang mula-mula ni tak cantik. Maksudnya Facebook charge mahal. So benda ni benda yang kita susah nak kawal. Sebab ni Facebook punya kerja. So kita boleh bagi masa lah.
kepada dia. Kalau kata teruk sangat, kita boleh off ataupun betulkan sikit iklan kita. Okey, selepas tu kita tengok pula landing page view. Apa maksud landing page view? Tak semua orang yang klik link last kali masuk website. Anda pernah tak cuba nak masuk satu website ni, tiba-tiba on the way nak masuk, tak jadilah, busy lah, tiba-tiba nak kena masak ke, traffic light daripada merah jadi hijau ke kan. Macam-macam benda lah, nak menangis ke apa ke. So tak semua orang yang klik link akhirnya berjaya masuk website. Sebab tu ada satu lagi data nama dia landing page view. Ini adalah jumlah orang yang betul-betul mendarat di dalam page kita ataupun website kita tu. So berapa? Wow, benda ni pun boleh kira. Yes, 6 orang. Jadi ada drop sikit kat situ. Kita nak pastikan drop ni tidak terlampau banyak sebenarnya. Kalau nak lebih tepat, kita nak pastikan at least 75% berjaya masuk dalam website. Maksudnya kalau ada 100 orang yang klik link, kita nak pastikan paling-paling sikit 75% ataupun 70% ke kan berjaya masuk website. Maksudnya kalau 100 orang klik link, 70 orang masuk website. Memang kita expect akan ada orang yang drop punya, confirm akan ada yang tak masuk website. Cuma kita tak nak peratusan tu terlampau beza. So apabila ada drop sikit kat sini, kita nak tengok berapa benchmark kita untuk landing page view. Cost per landing page view ni, benchmark dia adalah yang ni RM2. So kita nak pastikan cost CPLPV, cost per landing page view untuk satu kali orang mendarat di website kita, berapa cost dia? Bawah RM2. So saya punya RM2.47. Agak atas daripada benchmark saya lah, agak atas daripada target saya. So saya orang kata kena improve lah dekat bahagian, kalau tengok tadi isu saya dekat CPM kan. Okay, kita tengok pula yang seterusnya. Rate ni. Okay, rate ni adalah peratusan berapa ramai orang yang add to cart. Berapa ramai orang yang check out. Kita tengok dulu check out initiate lah, nak fahamkan. Check out initiate ni adalah berapa ramai orang yang cuba bayar. Check out ni maksudnya klik button nak bayar tu tau. Perasan tak bila dekat sales page kita kan, contoh macam okay, contoh macam page kita ni, kita nak buat bayaran kan, betul tak, dekat bawah ni kan. Kita rasa macam macam menarik lah package ni, aku nak try lah ambil package ni. Saya pun klik pada package ni. Bila saya klik je pada package ni, inilah nama dia checkout initiate. Maksudnya kita cuba masuk dekat tempat pembayaran. Dekat mana? Dekat sini lah, masukkan info dan sebagainya. So ini dinamakan sebagai checkout initiate. Bila dia masuk dekat dalam website kita kat depan ni, ini dipanggil sebagai landing page view. So landing page view 6 orang. Kita nak tengok berapa ramai yang cuba nak check out, ataupun kita panggil sebagai cuba nak bayar lah. Dia masuk dekat page yang belakang tu kan, yang belakang ni kan, tempat nak bayar ni. So ada seorang. Jadi kenapa kita nak tahu benda ni? Sebab kita nak tengok peratusan orang yang cuba nak bayar tu. Kita nak pastikan ikut kita punya target. Nak pastikan ikut kita punya target. Apa kita punya target? Target kita adalah atas daripada ini peratusan orang yang rasa nak beli. Ayat dia lebih tepat, rasa nak beli. Benchmark kita adalah atas 25%. Maksudnya kalau ada 100 orang masuk dekat landing page view kita tu, dekat page kita kat depan, ada 25 orang yang rasa nak beli. 25%. So saya boleh tengok kat sini, website saya ni dapat 16.67%. Ini peratus So masih bawah daripada benchmark lah. Saya nak pastikan atas 25%. So kat sini saya kena tengok, mungkin saya kena improve website. Mungkin website saya tak cukup menarik untuk orang yang masuk tu rasa nak beli. Tapi adakah data ni cukup matang? Pun tak juga. Ni baru 6 orang, baru seorang. So sebenarnya saya kena tunggulah. At least kalau kat sini dah ada dekat 100 orang ke kan, data kat sini dah lebih matang lah. Kita nak kata confirm tu. Tapi point dia kat sini, data ni akan berkumpul. Nanti kita akan nampak data secara total lah. Saya akan tunjukkan akaun saya yang lain yang ada data yang lebih matang. Cuma nak tunjuk yang dulu yang ni, yang data dia belum matang lah. Maksudnya ada sikit je. So itu adalah checkout initiate. Lepas tu kita ada cost per checkout. Berapakah cost untuk satu orang yang cuba nak bayar ni, yang masuk dekat page billing ni? Berapa cost dia? Ini pun ada benchmark dia. Benchmark dia adalah RM8 sebenarnya. Maksudnya kalau kita punya cost per landing page view ni, cost untuk seorang masuk dalam website adalah RM2.
kos untuk seorang klik button cuba nak bayar tu, yang rasa nak beli tu, itu pula adalah RM8 benchmark dia. So saya punya kat sini berapa? RM14. Oh, mahal juga so dah rasa mahal lah, patutlah iklan aku mahal. Orang baru cuba nak pergi dekat page ni pun dah kos mahal dah. Maksudnya iklan kita tak menarik, website kita pula ada isu sikit. So kita tengok last kali berapa ramai yang beli. So berapa ramai yang beli, kosong, tak ada orang yang beli. Yelah, seorang je cuba bayar. Kalau seorang je yang terus bayar ni memang ni lah. So tak semua orang yang klik masuk dekat page ni last kali bayar. So berapa benchmark peratusan kita? Benchmark kita nak pastikan peratusan orang yang beli, yang betul-betul beli, yang dah masuk last kali betul-betul bayar 33%. Maksudnya ibarat kalau dekat akaun saya ni ada 3 orang check out, mesti ada seorang yang bayar. Itu benchmark minimum dia, 33%. So dia akan keluar lah purchase satu CI purchase rate ni dia akan keluar 33%. So cost per purchase ni adalah cost untuk satu pembelian lah. Satu pembelian tu last kali cost dia berapa. Dalam kes ni tak keluar. Kenapa tak keluar? Sebab data tu tak ada. Jadi saya boleh kata iklan ni tak menjadilah. Dah lah, data ni pun tak keluar lagi sebab tak ada orang beli lagi. Jadi saya tengah dalam kerugian lah sekarang. Lepas tu kita tahu landing page view ke purchase rate ni maksudnya total sales page kita ni berapa keberkesanan dia. Okay, by the way, kalau cost per purchase tadi tu kita punya benchmark adalah benchmark cost per purchase kita adalah RM25, bawah RM25 cost untuk satu pembelian. Maksudnya bila kita dah buat iklan tu, bila iklan tu dah ada pembelian, kita tengok cost sebenar nak hasilkan satu pembelian tu RM25. Website conversion rate ni pula adalah keberkesanan website tu untuk masukkan orang daripada visitor masuk kat depan sampai last kali pergi dekat page belakang dan bayar terus sampai ke belakang. So kita nak pastikan total dia adalah 8%. Ini adalah daripada data landing page view, maksudnya orang yang mendarat kat depan. Lepas tu dia dah tekan add to cart ataupun check out initiate dan last kali dia purchase. Depan sampailah belakang sekali adalah 8%. Dalam kes ni tak keluar lah sebab tak ada orang yang purchase. ROAS ni pula adalah pulangan kita. Pulangan sale kita daripada iklan, kos iklan. Katakanlah kos iklan kita RM100. Sale kita RM1,000. So kita modal kos iklan 100 dapat 1000. Jadi itu adalah 10 kali ganda pulangan sale. Jadi kalau kat sini ROAS dia akan keluarlah 10 kali ganda ROAS. Okay, tak apa, anda mungkin tak faham sangat sebab data ni tak ada. So jom saya tunjukkan akaun saya yang satu lagi yang dah ada data-data lama. Okay, saya minta maaf video ni panjang sikit. Tapi itulah, nak pandai dia memang kena pandai baca data. Sebab data ni ada 1001 khasiat. 1001 makna di sebalik data ni Okay, ni akaun saya yang satu lagi. Akaun ni dah tak pakai lah, dah lama dah. So jom kita tengok data-data yang ada dekat sini. Akaun ni dah disable Disable ni maksudnya tak berjalan lah. Okay, kita tengok kita tengok secara general je. Tengok, kita boleh nampak amount spend berapa. 160, 600, 2000, 4000. Total spend dia akan keluar kat bawah ni 76,000. Akaun ni telah membelanjakan duit iklan sebanyak 76,000 contoh. CPM anda boleh nampak ada setengah hari mahal. Macam tadi saya tunjuk RM54 kalau anda ingat kan. Yang ni RM17 murah je. Dia berbeza-beza Facebook kadang-kadang iklan ni dia bagi charge mahal, dia bagi charge murah, ikut suka hati dia lah. Tapi macam ni mahal pula RM50. RM38 pun agak mahal sikit. RM40. Tapi yang ni RM16 pula. So dia berbeza-beza. Berbeza-beza lah 18, 17. Okay, impression pun sama, nampak berapa banyak orang berapa banyak kali iklan ni dah keluar dekat Facebook. Macam ni 200,000 dah iklan dia dah keluar. 400,000 dah iklan ni dah keluar. Sebab apa? Belanja pun besar 8,000 kan. Dan CTR all kita boleh nampak across iklan-iklan yang kami buat ni. Berapa dia punya CTR all dia. CTR all benchmark kita tadi adalah 4%. So iklan kami ada yang dapat 4%, ada yang dapat kurang sikit. So ni normal. Maksudnya kadang-kadang kita tak dapatlah setinggi yang kita target tu. Tapi kita dapat dalam lingkungan tu. Itu benchmark kita. Lepas tu CTR link pula berapa? Kita target 2%. Tapi ada je iklan yang cukup-cukup makan. Ada iklan yang teruk. Ada iklan yang okey, yang tak okey. Macam ni kan. Iklan ni tak okey. Sebab tu iklan ni kita belanjakan dia sikit contohnya. Kalau iklan yang okey pula macam ni, dia konsisten.
1.82. Sebenarnya iklan-iklan ni bila kita buat, dia mula-mula tinggi tau. Biasanya, bila buat iklan seminggu pertama memang tinggi. CTR link atas daripada 2%. Tapi bila dah ada, tengok 400,000 orang tengok, hasil tak sama. Tak semua orang berminat dengan iklan tu. Sebab tu dia akan semakin drop sebenarnya. CTR, berapa ramai orang yang terstop scroll atas 4%, dia akan semakin drop. Yang ni pun akan semakin drop. So, anda boleh tengok lah kat sini. Contohnya link klik, berapa ramai orang yang klik link, cost per klik, nampak? Cost per klik kita target berapa? Bawah RM1.50 kan? Ada yang berjaya capai, ada yang cemerlang, bawah RM1, hampir RM1, ada yang tak berjaya capai. So, benda ni standard lah. Dia akan berbeza-beza mengikut iklan. Lepas tu tengok cost per landing page view, kita target bawah RM2. Ada yang berjaya capai bawah RM2, ada yang tak berjaya capai. Okay. Lepas tu LPV. LPV ni adalah inilah rate LPV. Tadi kan saya cakap kan 25%. Kita nak pastikan 25%. So ada iklan yang bercapai 25%, ada yang tak bercapai. Tapi kita nak tengok secara total. Jadi sales page kita secara total kita boleh tahu, oh berkesan juga sales page aku ni. 23%. Maksudnya kalau ada berapa kat sini? Nampak ada 30,000 orang yang masuk dalam website. Last kali ada 7,000 yang tekan button add to cart ataupun check out tu, yang cuba nak bayar package tu. So not bad 23%. Kita punya benchmark adalah Alhamdulillah, benchmark kita adalah 25% kat sini kan. Lepas tu kita pergi pula next, add to cart. Berapakah cost per add to cart? Tadi saya cakap RM8. So tak semua berjaya capai benchmark. Ada yang ngam-ngam. So RM8 ni adalah orang kata paling perfect lah. Macam ni, ada yang dapat RM8, ada yang tak dapat. So kalau nak paling perfect adalah RM8 cost per add to cart. Kadang-kadang terlebih sikit, tapi kalau terlebih sikit pun kita boleh terima lagi, dengan syarat dia masih lagi menguntungkan. Okay, add to cart rate, tengok berapa peratus orang yang last kali betul-betul bayar. Kita punya benchmark tadi adalah 33%. Last kali orang yang betul-betul bayar tu macam ni 48%. Tapi secara total dalam 40%. Maksudnya kalau ada 100 orang cuba bayar, nak bayar pilih package tu, 40 orang yang betul-betul bayar lah sekali. Yang betul-betul serius. Lepas tu kita tengok pula purchase. Purchase dengan cost per purchase berapa. Kita target bawah 25 kan. So kita dapat last kali semua dalam RM26. Macam tu. Lepas tu berapa keberkesanan sales page. Kita target atas daripada 8%. Yang ni contohnya kita dapat dalam sekitar 9%. So okey lah, tinggi lagi benchmark. So anda boleh tengok lah, data-data ni semua dia akan keluar dekat sini. Berapa cost per purchase, berapa apa semua. So bila kita faham data ni sebenarnya, kita terus boleh tahu dekat part mana untuk kita betulkan. Iklan kita ada masalah orang tak terstop scroll ke dekat CTR all ke, ataupun orang dah stop scroll tapi orang tak nak klik link ke dekat CTR link klik ke, ataupun orang dah klik link dah masuk dalam website, tetapi orang yang masuk dalam website tu pula tak ada rasa nak beli pun. Maksudnya kita ada isu besar dekat landing page to ATC rate ataupun CI-ATC. Maksudnya peratusan orang yang klik package kita. Maksudnya sales page kita kena improve dekat sini. Ataupun last kali orang yang cuba nak bayar tu last kali tak semua yang bayar. Mungkin kita punya form terlampau complicated, checkout kita banyak tanya soalan-soalan, ataupun orang tu dah nak bayar, tiba-tiba dia rasa macam ragu-ragu pula dekat hujung-hujung nak cuba tekan bayar tu. So kena improve dekat part experience dekat belakang tu. Ataupun offer kita tak cukup menarik, urgency tak ada dan sebagainya. Dan kita boleh nampak hasil dia dekat cost per purchase. Dan last kali adalah sales page kita sendiri pun berapa keberkesanan dia. Lagi mahal harga, lagi rendah sebenarnya keberkesanan sales page. Sebab kalau produk harga mahal, sales page dia tak dapatlah conversion 8%. Mungkin conversion dia akan drop jadi 7, 6 dan sebagainya. So ini adalah cara bacaan data versi Masuk Gua. Macam mana tim kami baca mengikut hierarki. Daripada kiri sampai ke kanan tanpa skip, kita baca satu persatu dan kita tahu kenapa iklan tu menjadi atau tak menjadi. Macam ini baru betul buat iklan kan, bukan main judi campak-campak kan. Kita faham kenapa iklan tu jadi dan kenapa iklan tu jadi dan kat mana kita nak betulkan. Dalam video seterusnya saya akan explain pula macam mana kita nak membetulkan dia. Jumpa dalam video yang seterusnya. Dalam video kali ini, saya akan tunjukkan cara untuk
kita buat split test. Bila kita nak on iklan, bila kita nak off iklan, dekat mana, bila nak baca data. Jom kita tengok video ni. Tapi kalau anda terskip video lepas, anda kena tengok video lepas tau. Memang wajib tengok video sebelum ni sebab kita dah susun data. Ini sangat penting lah. Dan video tu saya minta maaf lah panjang sikit. Tapi memang macam tu lah. Nak fahamkan betul-betul data memang panjang sikit. So bila dah faham, baru kita boleh mulakan. Bila saya tengok data ni, nombor 1. Kita tengok balik Ini adalah fasa split test. Fasa uji kaji iklan. Bajet kita adalah RM66 sehari. Maksudnya satu hari letak bajet RM66 je. Kalau tim kami sebenarnya letak banyak sikit. 100 lebih. Tapi saya tak sampai hati lah. Sebab saya tahu orang yang baru nak buat iklan ni bajet dia terlampau kecil. Dia tak berani kan. Isu besar mereka adalah takut. Jadi saya letakkan bajet RM66 sehari ni untuk bagi anda tak terkejut sangat. Masalah bila buat iklan ni sebenarnya bajet terlampau kecil pun isu besar juga. Facebook tak cukup minyak. Bayangkan kita suruh Facebook ni pergi mencari merata-rata nak pass flyers kan. Tiba-tiba bagi minyak, isi minyak tank motor dia RM10 je. Memang tak bergerak lah Facebook tu. Memang sebab tu bajet bagi saya sehari RM66. Itu nombor 1. In fact kadang-kadang bila iklan tu tak jadi, kita tekan bajet lagi besar, tiba-tiba jadi pula. Ni benda-benda kelakar lah pasal Facebook ni Okay, so bajet RM60 sehari dan kita schedule iklan tu start pada esok harinya. Katalah hari ni kita setting, kita start pada hari esok. Bermula betul-betul pukul 12 1 minit pagi pun boleh. Ikutlah nak 12 1 minit ke 10 minit ke pukul 1 pagi ke pukul 4 pagi ke terpulang. Tapi saya letak kalau yang paling awal adalah 12 1 AM pagi. Kemudian kita buat iklan conversion tau. Bukannya iklan traffic. Jangan salah faham Ini saya just recap je lah sikit. Dan dekat bahagian ad set ni, dekat bahagian anak ni, kita buat broad audience. Maksudnya audience kita ni besar. Tak perlu letak interest melampau-lampau. Letak broad dulu. Maksudnya just kalau setting pun dekat umur sikit, dekat location sikit, dekat gender sikit. Yang lain biarkan. Especially kalau kita ni tak yakin dengan audience kita. Kita tak pasti siapa. Kita biarkan broad. Broad ni buka besar sikit. Sebab Facebook ni lebih perform di dalam setting yang lebih broad. Sekarang ni algoritma dia. In fact dia dah banyak buang interest. Dulu kita boleh check orang interest yang suka macam ni, suka benda-benda macam ni. Dia banyak interest yang behavior. Tapi interest tu ada isu privacy. So orang complain, Facebook dah start buang lah. Kemudian kita gunakan manual placement. Sebab maksudnya dekat dalam Facebook kita, dia ada satu tempat placement tu kita buat manual. Nanti anda boleh tengok video sebelum ni, bukannya auto. Kalau auto dia pergi kat semua tempat. So untuk kita pastikan minyak kita yang sikit ni dioptimiskan semaksimum yang mungkin, kita letak sebagai manual placement. Maksudnya kita buat dekat mobile sahaja. Tak payah buat dekat desktop. Iklan kita akan nampak dekat mobile sahaja. Facebook newsfeed sahaja. Dan juga IG newsfeed sahaja. Okay. Kalau katakanlah anda tak tahu nak pilih yang mana satu, anda buat dua-dua. Anda boleh tengok video setting sebelum ni. Kita boleh tick atas bawah tu, dia ada Facebook newsfeed dan IG newsfeed. Tapi saya sebenarnya recommend, kalau anda dah tahu produk anda memang tak menjadilah dekat IG. Produk ni memang menjadi kat FB sahaja. Saya prefer kalau boleh tak payah pun buat IG. Buat Facebook sahaja. Sebab kita nak gunakan minyak yang tak banyak ni dengan semaksimum yang mungkin. So itu cadangan saya. Tapi kalau anda tak yakin, buat dua-dua. Bila kita dah buat iklan nanti, katalah iklan pertama ni tak jadi, nanti kita boleh tengok breakdown. Kita boleh tengok mana satu yang Facebook belanjakan duit lebih banyak dan mana satu result yang lebih okey. Kalau kita tengok lah, result iklan ni mesti okey kat Facebook je. Kalau kat IG memang cloud, memang tak jadi. Dan kita fokus IG je lah, Facebook je lah. Tak payah macam ni. Tapi kalau anda tengok, memang IG pula yang jadi. Facebook memang tak jadi. So tak payahlah Facebook. So ini adalah sedikit yang mana kita fasa split test ni memang kita kena buat iklan 1, iklan 2, iklan 3. Kita kena test. So macam mana cara nak test dia macam ni. Kita tengok dulu selepas 24 jam yang pertama. Selepas 24 jam yang pertama, maksudnya kalau kita buka iklan kita. Okay, ini iklan saya. Kita ada tarikh kat sini. Tengok. 30 hari bulan 03 2022. Maksudnya iklan ni dia akan start berjalan bila? 30 hari bulan. So saya boleh baca data pada kita tengok data 30 hari bulan. Ada tak data? Contoh 30 hari bulan. Sebab kita tak tahu Facebook ni approve bila. Okey, 30 hari bulan tak ada data. Maksudnya 30 hari bulan ni kita baru start buat iklan tu.
Biasanya bila kita setting iklan pada 30, mesti kita publish pada keesokan harinya kan. So jom kita tengok pada keesokan harinya, 24, 31. So 31 ni adalah esokan harinya. Oh okey, dah ada data. Maksudnya dah belanjakan lah. Jadi apabila kita pilih sahaja data contohnya 31, maksudnya sehari selepas kita lancarkan tu macam ni, ini adalah bersamaan dengan data 24 jam pertama. Betul tak? Sebab yelah, bila kita dah lancarkan tu, tunggu hari yang kita lancarkan tu habis, kita tengok data tu. Tu adalah data 24 jam. Sebab kita lancarkan pada 12 pagi. So tengok pada hari tersebut kita akan dapatlah full 24 jam. Jika data pada hari pertama ada purchase, kita on iklan. On iklan jika ada purchase. Off iklan, dia ada juga off. Ini saya wujudkan untuk mudahkan anda yang betul-betul newbie. Sebab ada banyak benda cara nak baca, tapi saya fikir macam mana nak kasih senang. So ini adalah guidance yang nak bagi senang lah, nak bagi anda senang faham, especially untuk newbie. Off iklan jika tiada purchase dan tiada purchase dan dia kena syarat dia tiada purchase dan bukan atau kalau atau salah satu. Ini maksudnya tak ada purchase dan data pun tak cantik. Apa maksud data tak cantik ni? CTR all bawah 1%. Contoh yang ni, CTR all bawah 1%. Dalam kes saya berapa CTR all saya? Kita tick lah kempen ni. Susah nak baca pula sebab ada atas ada bawah. Kita baca dekat level ad set. Tenang sikit. Okay, baru kita nampak iklan yang sama. So kadang saya pun tak suka baca dekat kempen sebab kita takut terconfuse. Nak baca ni terbaca bawah dia. So that's why kita tick dulu yang mana kita nak baca tu. Kita untick yang kita tak nak baca tu. Kita buka dekat sini ataupun buka dekat sini pun boleh. Mana-mana pun boleh. Contoh saya buka dekat sini lah. So saya tengok CTR all dia. CTR all dia 6.99. So bagus ke tak bagus? Bagus lah. Benchmark kita tadi kalau anda ingat adalah 4%. So kalau kita nak off jika CTR all ni terlampau teruk bawah 1%, maksudnya iklan tu tidak berjaya buat orang terstop scroll. Bawah 1%, teruk yang amat lah. Bagi saya level, kalau bahasa kasar saya yang orang tak suka, saya cakap sampah. Memang level sampah iklan ni. Memang kau boleh off terus lah. Kalau macam ni tak ada sinar harapan lah. Bayangkan 1% je orang yang terstop scroll kan. So kita tengok kat sini. So dalam kes saya ni, bila saya tengok dekat bahagian purchase kan, belakang ni, ada tak orang beli? Tak ada. Tapi adakah saya perlu off iklan ni? Mungkin tidak. Kenapa saya tak patut off iklan ni? Sebab iklan ni ada sinar harapan. Dekat mana sinar harapan dia? Adalah dekat CTR all dia agak tinggi. Menarik iklan ni. Banyak juga orang terhenti kan? Ke aku kena tunggu bagi dia masa sikit lagi? Yelah, macam saya ni baru spend RM14. What do you expect kan? RM66 pun tak habis. So memanglah patut tunggu lagi kan? Cuma kat sini kita boleh nampak CTR all 6.99. Kita kena off jika CTR all ataupun jumlah orang yang terstop scroll ni peratusan dia bawah daripada 1%. Okay, situ kena stop scroll. Atau dia salah satu atau CTR link pula bawah 0.5%. Kita tengok CTR link kita. CTR link kita berapa? Macam dalam kes saya, CTR link saya agak tinggi, 2.94. Benchmark kita atas 2%, saya dapat lebih lah. Tapi dalam situasi split test tadi, kalaulah bawah daripada 0.5, maksudnya teruk sangat lah, memang off. Nampak tak? So kita nak jelaskan hitam putih, black and white. Iklan ni kita akan nampak black and white. Kalau ada purchase, aku biarkan. Dah lah, baru jalan first time, first day kan, tiba-tiba ada purchase, Alhamdulillah rezeki. Tapi kalau tak ada purchase, jangan menggelabah tapir. Nak off. Relax dulu brother. Kita tengok dulu. Ada purchase ke tak ada purchase. Kalau tak ada purchase dan data teruk, baru kita off. Tapi kalau tiada purchase, data pula cantik, jangan off. Biarkan dulu 1 hari. So kita biarkan dia berjalan lagi 1 hari. Nampak tak? So petanda kita ni, CTR all dengan CTR link click ni adalah indikator yang besar yang kita nak tengok. Sebab benda ni adalah iklan punya performance. Okay. Selepas tu kita scroll ke bawah. Katakanlah kita biarkan lagi iklan tu berjalan. Sebab kita rasa macam okey lah, tak payah lah. Nak baca iklan ni kena tunggu. Kita kena baca pada hari esok. Kita tengok data semalam. Jangan baca hari ni sebab hari ni mungkin tak habis lagi kan. So kita kena baca pada keesokan harinya lah. Maksudnya biar dia dah betul-betul dapat 24 jam.
Kalau nak paling perfect baca data ni selepas pukul 12.30 malam keesokan harinya. Maksudnya dah ngam-ngam 24 jam kita baca terus. Tapi kalau kita pun busy nak tidur, tak apalah, tidurlah dulu kan. Esok bangun pagi lepas subuh pukul 7, pukul 8 pagi tu bacalah iklan tu sekejap. Maksudnya iklan tu bukanlah berjalan 24 jam. Mungkin dah berjalan 32 jam. Tapi tak ada isu lah. Biar je lah, kita pun kadang busy kan. So kita sambil-sambil lah buat iklan ni kan. Selepas 48 jam pertama, katakanlah kita decide untuk cakap tak apalah, aku rasa ada potensi lah iklan ni. Aku biarlah di on. Kita tengok. Kita kena maintain lagi on iklan tu. Kalau ada purchase, dah sasah lah kan. Kalau ada purchase, memang on je lah. Kenapa nak off kalau tak ada purchase? Kalau ada purchase kan. Tapi isu dia adalah, purchase pun tak ada. So macam mana kita nak decide sekarang ni? Dah hari kedua dah ni. Purchase pula tak ada. So sekarang ni kita tengok data yang sama, cuma benchmark kita lebih tinggi. Kalau tadi 1% dah kita dah off, teruk gila lah. Tapi sekarang ni kita naikkan benchmark kita 2% ke bawah. Maksudnya iklan kita ni kena perform lah. Kalau dia tak dapat 2% pun, kita dah off dah. Macam ni, CTR all. Benchmark kita 4%. Tapi kita letak paling last lah. Kalau kurang daripada 2%, aku memang off. Maksudnya tak ada sinar harapan. Dalam kes saya, contohnya, okey lagi. Bayangkanlah saya dah hari kedua kan. Sama juga dengan CTR all ni, tengok. CTR all pula kita naikkan sikit benchmark dia. Bawah 1% kita off. Maksudnya kita bagi lagi strict. Macam tu. Tapi kalau kita tengok, tak, masih lagi data ni cantik ni. Tinggi juga aku punya CTR all ni kan. Maksudnya tak adalah rendah sangat. So kita boleh biarkan sehari lagi. Biarkan dia berjalan sehari lagi untuk kita bagi last 3 hari running. Maksudnya pada hari yang ketiga. Ini last. Kita tak payah tunggu lama-lama nak buat iklan ni. Maksimum 3 hari lah. Kalau memang tak menjadi, kita off dia terus. Jangan tunggu lama, buang masa, buang duit kita. So kita tengok. Selepas 72 jam, maksudnya kat sini, kalau kita buka kalkulator, berapa banyak duit yang kita telah belanjakan? Kita telah belanjakan RM66 darat dengan 3 hari. Betul tak? Dekat sini. Jadi RM158. Dekat RM200 juga ni dah belanja kan. Duit dah terbakar dah ni. So kita kena pastikan iklan kita ni ada purchase. On hanya jika iklan ada purchase dan ROAS. ROAS ni pulangan kita, macam ROI lah. Macam ROAS ni adalah pulangan. Return on ad spend. Return on ad spend. Pulangan daripada modal iklan. Berapa kali ganda pulangan daripada modal iklan? Katalah modal iklan kita dalam kes ni 200. Kita dapat sale 600. So berapa kali ganda pulangan tu? Modal 200, dapat sale 600. So 3 kali ganda lah pulangan sale tu. Itulah maksudnya ROAS. Kita nak pastikan ROAS kita paling-paling busuk atas daripada 1.5 kali ganda. Maksudnya dalam kes ni, katalah kita genapkanlah angka ni. Kita punya modal, bayangkanlah 200 lah. Kita dah run 3 hari. Kita nak pastikan sale kita paling busuk pun dapat 1.5 kali ganda. Maksudnya dapat dalam 300. Kalau tak dapat ni, off terus. Maksudnya iklan tu pun dah tak menguntungkan. Kecuali anda memang kira kalau dapat satu ROAS satu, maksudnya pulangan sekali ganda pun ada still untung, teruskanlah. Tapi saya boleh kata secara general yang mana-mana bisnes pun biasanya kalau tak dapat atas daripada 1.5 kali ganda dah tak untung dah. Dan off iklan. Ini hanya on iklan, maksudnya dia kena atas 1.5. Tapi kita off iklan, ada purchase, maksudnya walaupun ada purchase tapi ROAS tak okey. ROAS bawah 1.5. So kita kena off jugalah. Tak bolehlah kita biarkan dia berjalan. Jangan sentimental walaupun ada purchase. Kita kena bezakan antara hitam dan putih, antara untung dan rugi. Kalau iklan tu ada purchase tapi rugi, off terus. Jangan sentimental. Sebab kita kena hasilkan iklan yang lebih berkualiti yang terus boleh menangkan kita, dapat terus winning ads. Ini maksudnya ini just iklan yang berjaya tapi geli-geli je. Berjaya yang level macam main-main, level-level average lah, iklan average, bukan iklan yang betul-betul menjadi. Dan last kali kalau tak ada purchase lah. So tak ada purchase memang terus off lah. Tak perlulah kita nak tengok CTR all, CTR link click dah tak payah dah. Sebab dah 3 hari dah ni. Apa kejadahnya tunggu lama-lama. Kalau dah 3 hari pun dah tak ada sale, off terus. Jadi itulah cara mudah untuk split test, yang mana kita bermula dengan setting yang betul-betul nak memaksimaskan bajet. Sebab macam saya cakap, isu besar orang ni letak bajet kecil.
Bajet terlampau kecil, isu dia minyak Facebook ni tak cukup. Jadi kita buat setting macam ni untuk maximiskan bajet kita. Kemudian 24 jam pertama, kalau ada purchase, maintain. Tak ada purchase, kita boleh off jika data tak cantik mengikut benchmark kita ni. Sama juga dengan hari kedua, ada purchase, maintain. Kalau tak ada purchase, kita off dia. Kalau data masih lagi tak cantik mengikut benchmark yang sedikit tinggi. Dan last sekali selepas 70 jam, kita terus boleh off jika tak ada purchase ataupun ROAS. Pulangan sale kita tak cantik. So, ini data split test. Jika anda punya iklan tu berjaya melepasi 72 jam, maksudnya masih lagi cantik, maka kita akan masuk kepada fasa yang seterusnya. Apa fasa seterusnya selepas fasa split test? Nama dia adalah fasa scale up. Nama dia adalah fasa scale up. Scale up ni kita dah boleh kata, iklan ni macam menjadi. Jom aku cuba naikkan bajet dia. Daripada spend RM66, jom try tekan dia 100.5 ke sehari, 300 ke sehari, 500 ke sehari. Itu anda kena tengok dalam sesi-sesi video seterusnya. Kita dah hampir di penghujung jalan. InsyaAllah. Jumpa anda di puncak kejayaan dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Ini adalah video summary yang saya nak terangkan kenapa split test gagal ataupun kenapa kita buat iklan tu asyik gagal je, asyik tak menjadi je. Penat lah aku split test kan. RM66 dah terbakar, dah banyak dah kita buat tak jadi-jadi. Sebab kat sini yang kita kena jelaskan tentang psikologi customer. Sebab last kali kita nampak Facebook ni macam technical kan. Tapi sebenarnya rahsia dalam rahsia yang orang tak nak terima lah hakikat ni. Kalau saya beritahu pun tak percayalah, mesti ada cara magic punya lah boleh buat kan. Sebenarnya dia adalah creativity. Dalam iklan ni, kalau creativity ni kita convert, kita panggil sebagai creative ads. Creative ads ni adalah cara macam mana kita nak hasilkan iklan yang betul-betul winning. Betul-betul winning. Winning ads. Winning ads. Winning ads ni maksudnya kalau orang tengok je iklan tu, ramai yang terstop, ramai yang rasa nak klik, orang rasa percaya, terus rasa nak beli. Ini kat sinilah yang saya nak kena explain dengan anda kan. Sebelum anda rasa bengang, rasa macam stres, kenapa jadi, kenapa tak jadi. Saya nak tunjukkan iklan kita ni level mana. Boleh tak kita bersaing dengan iklan-iklan yang level-level yang power ni. Contoh saya tunjuk dengan anda lah. Contoh, kalau lah kita tengok iklan-iklan pesaing kita. Contoh kat sini. Okay. Anda boleh tengok kat sini Ni contoh. Okay. Contoh iklan ni kita tengok. Boleh nampak tak iklan ni? Okay. Mami Cottage. Kelang kabut mami bila kepala anak jadi rata. Cegah head syndrome. Kita tengok. Apa benda yang ada kat sini? Ada penerangan. Kan? Dia ada penerangan. Berapa ramai yang komen dan share. Kita boleh tengoklah kat sini. Dekat 200 orang. Penggunaan gambar, cara dia letak arrow dekat sini. Walaupun design ni agak berserabut kan. Tapi ada elemen yang betul. Dekat sinilah mungkin iklan kita lagi main-main. Lagi tak sampai pun level ni. Contoh macam ni. Nampak macam biasa je. Tapi elemen emosi yang ada dekat dalam iklan ni actually sampai. Nafas bayi saya dah tak bunyi kahak. Macam tu je. Risau bila dengar nafas bunyi baby bunyi kahak. Dia sampai. Orang tu bila baca iklan tu sampai. Inilah punca pertama kenapa split test kita gagal. Sebab kita pun tak faham. Macam kita kalau kita buat restoran. Kita pun tak ada gambar-gambar yang orang tengok je rasa lapar. Orang tengok je rasa nak beli. Orang tengok je rasa nak tahu. Benda tu tak ada. Kita punya gambar semua level pakai phone. Pakai phone tak ada masalah. Tapi level lighting, macam-macam lah anda boleh tengok lah. Level lain lah. So that's why dia kena bermula dengan memahamkan dulu macam mana aku nak buat satu iklan yang boleh bagi orang terstop scroll rasa nak tahu. Contoh macam ni. Ini nama dia poster artikel. Dia buat style artikel. Saya ada kongsikan cara nak buat creative ads ni dengan lebih detail sebenarnya dalam course yang lain. Cuma saya nak tunjuk ataupun nak bagi teaser kepada anda. Sebenarnya level iklan anda dengan level iklan pesaing anda ataupun even dengan saya pun berbeza. Kita dalam different arena sebenarnya. Sebab apa? Mungkin bila anda baru buat iklan, anda tak faham macam mana iklan-iklan dia orang ni boleh power macam ni ya. Anda pun tirulah sebiji. Sedangkan anda tak faham psikologi penggunaan color, gambar dia, cara dia pegang kotak simple macam ni nampak meyakinkan. Ayat dia, dia bukan pasal setting pun. Dia adalah tentang
cara kita presentkan kreatif. Inilah kreativiti yang saya cakap tadi tu. So benda-benda ni yang anda kena tengok balik. Contoh kalau katakanlah iklan video, kita tengok iklan-iklan video yang ada kat sini. Kita boleh play sendirilah. Contoh iklan-iklan video, contoh yang ni kan. Dia upah influencer. So macam mana? GERD, perut kembung, pedih perut, sembelit. Okey, ini adalah 4 tanda-tanda yang korang... Okay, kita mungkin perasan tak perasan, tapi kita perasan tak 7 saat pertama betapa optimize. GERD, ni. Ini adalah 4 tanda yang anda mungkin tak perasan, tanda-tanda yang korang ni sebenarnya ada masalah. Kita punya video pula tak macam ni. Video kita ada video intro. Hello, hi, assalamualaikum warahmatullahi. Anda bersama saya. Check it out. Kita dah buat video macam branding pula dah. So, sebab tu psikologi iklan ni dia lain. Dia tak sama. Kalau iklan kita nak buat branding tak jadi. Iklan ni kena sharp, ringkas, padat, tepat. Tak boleh melirik, tak boleh berjela, tak boleh membosankan. Sebab orang tak ada masa nak tengok iklan kita lama-lama. Dia kena terus sampai. Dan penggunaan thumbnail yang betul. Kalau kita tengok iklan-iklan ni pun kan. Penggunaan thumbnail yang betul. Penggunaan gambar macam contoh macam ni. Jual apa? Plug Al-Quran. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Penggunaan lagu yang betul. Kan, ganjaran mendengar Al-Quran, terapi jiwa, zikir. Penggunaan tulisan yang betul. Maksudnya, tengok. 3 juta orang tengok iklan ni. Dekat 5k komen. So, benda-benda macam ni yang kita jangan terlampau cepat menyalahkan Facebook. Jangan terlampau cepat mengalahkan teknik. Sedangkan penggunaan gambar kita pun tak betul. Video kita pun tak betul. Jadi, itu yang saya nak bagi sedikit lah. Orang kata sentapan minda. Tak adalah. Nak bagi tahu yang dengan segala setting yang anda dah belajar ni, bukan ini punca kejayaan dia. Ini adalah orang kata tertib dia je. Cara nak follow. Sebab benda ni factual, fakta. Follow je lah. Persoalan je. Kenapa ni aku ni buat ni sampai ke sudah tak dapat-dapat pun 4%. Asyik dapat 3% je. Orang lain selamba je dapat 6%, 7%. Kenapa? Sebab CTR all ni adalah orang yang terstop scroll. Kenapa iklan kita tak menarik? Kenapa orang tak klik link aku ni? Aku dah buat video. Berapa saat video? Video 15 saat, 30 saat. Video pula jenis yang konten dia tu jenis yang misleading, clickbait ataupun tak sampai. Orang tengok iklan tak rasa yakin nak beli. Malah lagi rasa tak yakin pula. So sebab tu orang tak klik link kita. Benda-benda macam tu lah. Dan juga bermain juga dengan peranan website kita. Sebab tu kita kena tengok balik website kita ni. Cukup ke tak testimoni? Kan? Orang faham ke tak? Overclaim ke? Underclaim ke? Tak nampak USP, unique selling point produk ke? So, dia bukan sahaja masalah dekat iklan, malah kita kena kenal pasti masalah juga dekat website. So don't worry, benda tu pun saya akan cover sikit persikit akan datang ni. Anda boleh tengok. Dan saya ucapkan tahniah dan selamat split test dengan gembira. Pastikan anda tidak menggunakan gambar ataupun video yang sama. Teruskan hasilkan kreativiti sendiri. Hasilkan gambar dan video yang boleh menangkap orang yang akan tengok iklan anda. Jumpa dalam video yang seterusnya.